Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama dengan Ustaz Afnan lagi. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang seni bahasa iaitu perumpamaan. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah tumbuhan berbahaya. Dan aktiviti kita pada hari ini, kita akan sama-sama bercerita menggunakan perumpamaan. Okey, jadi kamu semua boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 45. Okey, sebelum itu mari kita kenali dulu apakah maksud perumpamaan. Okey, maksud perumpamaan ialah sejenis peribahasa. Okey, ingat, perumpamaan ialah sejenis peribahasa yang membanding sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Biasanya dimulai dengan perkataan bagai, seperti, ibarat, laksana dan umpama. Okey, jadi kebiasaannya perumpamaan ni akan dimulai. Ayat awalnya akan dimulai dengan bagai, seperti, ibarat, laksana dan umpama. Jadi ustaz nak kamu ingat betul-betul maksud perumpamaan dan juga contoh. Contohnya. Okey, boleh? Okey, bagus. Okey, baik. Jadi sekarang ni kamu semua boleh buka buku teks kamu pada muka surat 45. Okey, jadi sebelum tu, mari kita tengok dulu kata-kata perumpamaan yang ada pada muka surat 45. Jadi seperti mana yang kamu dapat lihat, bagi perkataan yang berwarna biru, ini adalah kata-kata perumpamaan. Yang pertama, seperti katak di bawah tempurung. Yang kedua, seperti lipas kudung. Yang ketiga, seperti cacing kepanasan. Yang keempat, seperti melepaskan batuk di tangga. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, bagai aur dengan tebing. Okay, jadi sebelum tu, mari kita kenali dulu makna-makna ataupun maksud di sebalik perumpamaan tadi. Okey, bagi perumpamaan yang pertama, seperti katak di bawah tempurung. Maksud, orang yang cetek pengetahuannya. Okay, jadi contoh ayat. Jadi Ustaz bina contoh ayat bagi kamu. Kita semua dapat membina ayat berdasarkan kata-kata perumpamaan tadi. Okay. Contoh ayat yang pertama bagi seperti katak di bawah tempurung. Iaitu Ali tidak mengetahui cara-cara menggunakan laptop. Dia dikatakan bagai katak di bawah tempurung. Okey, yang tu yang pertama. Seterusnya, kata-kata perumpamaan yang kedua iaitu seperti lipas kudung. Maksudnya, bergerak dalam keadaan pantas atau sibuk bekerja. Contoh ayatnya, hadis ilmi menyiapkan kerja sekolah dengan pantas kerana dia membuatnya seperti lipas kudung. Okey, jadi itu untuk perumpamaan yang kedua. Seterusnya, bagi maksud perumpamaan, kata-kata perumpamaan yang ketiga seperti cacing kepanasan. Maksudnya, gelisah. Contoh ayat, pencuri itu seperti cacing kepanasan apabila disoal oleh pihak polis. Okey. Seterusnya, perumpamaan yang keempat, seperti melepaskan batuk di tangga. Maksudnya, melakukan sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Okey.
Contoh ayat, semua murid tidak bersetuju Ali dilantik menjadi ketua kelas kerana dia membuat kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Okey. Dan yang terakhir bagi kata-kata perumpamaan yang kelima, bagai aur dengan tebing. Maksudnya, saling membantu. Contoh ayat, Huda dan Nur Anisa bagai aur dengan tebing kerana saling membantu dalam menyiapkan tugasan bahasa Melayu. Okey, jadi ini adalah maksud-maksud di sebalik kata-kata perumpamaan yang ada pada muka surat 45. Jadi ustaz nak kamu ingat betul-betul maksud kata perumpamaan yang kita bincangkan tadi. Okey, seterusnya untuk aktiviti kita pada hari ini, kita akan sama-sama bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Okey, jadi ustaz nak kamu dengar dan lihat dengan teliti apa yang nak disampaikan oleh ustaz. Okey, seni bahasa. Tumbuhan berbahaya. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Okay, jadi dekat di sebelah kanan ini Ustaz ada bawakan contoh gambar pokok duit-duit. Jadi pokok duit-duit ini sangat berbahaya. Jadi Ustaz harap kamu semua tidak tanam pokok duit-duit ini di halaman rumah kamu. Okey, seterusnya kita akan sama-sama bercerita menggunakan perumpamaan. Okey, jadi di sebelah kiri ini seperti mana yang kamu boleh lihat, kita akan sama-sama melengkapkan ayat ini sambil kita bercerita. Jadi dekat sini dia beri ayat secara tidak lengkap. Nampak dekat sini ada Nabila pantas seperti lipas kudung memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka menjelaskan keselamatan keluarganya. Jadi, jom kita lihat sama-sama dan kita akan cerita secara ayat yang lengkap. Okey, jadi ayat yang lengkapnya, Nabila berlari pantas seperti lipas kudung untuk memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka bahawa getah pokok duit-duit yang ditanamnya itu boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Okay, itu untuk gambar yang pertama yang perlu kita bercerita menggunakan perumpamaan. Okey, jadi seterusnya kita akan bercerita di sebelah kiri ini seperti mana yang kamu boleh lihat. Ini adalah ayat yang tidak lengkap. Okey. Jadi ayat yang lengkapnya ialah Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan apabila mendengar maklumat yang disampaikan oleh Nabila itu. Dia terus memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit itu dengan segera. Okey. Jadi seterusnya untuk gambar yang terakhir yang perlu kita lengkapkan ayatnya sambil kita bercerita ialah
Nabila dan keluarganya kelihatan bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk memastikan pokok duit-duit itu dibuang secara betul dan selamat. Jadi, maka dengan itu habislah aktiviti kita pada hari ini untuk muka surat 45 bercerita dengan menggunakan perumpamaan. Jadi Ustaz harap kamu dapat dengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada tugasan pada hari ini. Okey, baik. Seterusnya untuk tugasan pada hari ini, kamu semua boleh rujuk buku aktiviti kamu pada muka surat 50. Okey, arahannya isi tempat kosong dengan perumpamaan yang sesuai. Okey, jadi dekat sini ada sebanyak 5 tempat kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat di sebelah atas ni ada 5 kotak iaitu jawapannya yang perlu kamu isi bagi perumpamaan yang sesuai. Okey, jadi sebelum tu Ustaz nak bagi dulu maksud perumpamaan berdasarkan kotak yang pertama iaitu seperti cacing kepanasan, maksudnya gelisah. Yang kedua, seperti mencurah garam ke laut, maksudnya melakukan perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, bagai isi dengan kuku, maksudnya sangat akrab dan sangat karib. Yang keempat, seperti menarik rambut dalam tepung, maksudnya berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, bagai layang-layang terputus talinya, maksudnya putus harapan. Jadi, kelima-lima ini kamu perlu isi dekat tempat kosong berdasarkan ayat yang betul. Jadi, bila kamu siapkan tugasan tersebut, kamu boleh hantarkan kepada Ustaz. Jadi, Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz harap kamu faham dan Ustaz harap kamu buatlah tugasan yang Ustaz bagi ni. Boleh? Jadi Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.